kehidupan seharian kita, terutamanya dalam bidang perniagaan. Anda pernah dengar berkenaan Yayasan Inovasi Malaysia? Apakah bantuan yang disediakan oleh mereka? Tahukah anda berkenaan Geran Pembangunan Inovasi di bawah Yayasan Inovasi Malaysia? Jika anda ingin tahu, jangan lupa untuk saksikan sesi soal usahawan pada 20 hari bulan Januari 2021, hari Rabu, jam 11 pagi, bersiaran secara langsung hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semua dalam keadaan sihat, sejahtera. Sesi soal usahawan pada kali ini dengan topik berkaitan dengan inovasi. Saya, Zahidan bin Hassan, diberi tanggungjawab pada hari ini untuk menjadi moderator dan mengendalikan sesi soal usahawan untuk kali ini. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti melalui FB Live, saya mohon untuk like page kita dan juga type di bawah tu dalam ruangan komen soal usahawan dan tag kepada rakan-rakan anda yang sebanyak yang mungkin, dan juga mohon share kepada rakan-rakan kontak anda di dalam FB. So saya pada hari ini kita mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perkongsian mengenai topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Bersama-sama saya pada hari ini ada 3 orang panel yang saya akan kenalkan sebentar nanti, dan kita bekerjasama dengan Yayasan Inovasi Malaysia di dalam dan juga kita bawakan juga 2 orang innovator. So ahli panel kita pada hari ini adalah Puan Syamila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia, YIM. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, Terima syukur. kasih. Stay safe. Okay, so norma baru semua Norma online baru, sekarang. Yeah. Okay, panel kita yang kedua adalah Dr. Noshasha Ain Tan Sri Abdul Aziz, daripada Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Audiologis Realistik Sdn Bhd. Beliau merupakan seorang Doktor of Audiology. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, dan panel kita yang terakhir, yang ketiga, Puan Nur Atirah Razali, yang merupakan pengarah di Atirah Magic Rulers and Super Innovative Scheme Sdn Bhd. Ketiga-tiga ahli panel pada hari ini kita akan dengarkan. Tunggu sampai habis. Kita akan dengarkan apa yang dia akan kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan memberi inspirasi, memberi motivasi kepada usahawan-usahawan PKS di luar sana. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Puan Syamila untuk mulakan pembincangan kita pada hari ini. Silakan Puan. Baik, terima kasih host kita yang baik hati. Okey, terima kasih juga kepada pihak penaja hari ini, SME Corp Malaysia, dan juga terima kasih kerana ada kehadiran 2 orang daripada ekosistem Yayasan Inovasi Malaysia di bawah High Impact Program 6. Jadi izinkan saya untuk share santai-santai berkenaan dengan Yayasan Inovasi Malaysia.
Okey. Mungkin Puan boleh mainkan sekali lagi sebab suara tak keluar tadi. Ya, suara tak ada. Saya dah bagi tahu tim teknikal saya, malangnya ianya tak ada bersuara, jadi dia kurang kita macam tengok Charlie Chaplin, tapi Charlie Chaplin masih ada juga bunyi dia kan. Itu juga. Ya, okey dah ada. YIM bertindak sebagai sebuah platform mencari, membangun dan memadankan dana pembangunan inovasi under their Marquis program. So this huge role helps us a lot. Dan juga satu produk yang diterima dalam masyarakat. Okey, itu teaser daripada YIM. Kalau nak tengok lebih banyak lagi program-program yang telah dilaksanakan oleh YIM kan, kena pergi kepada website YIM dan juga program-program yang akan berada pada tahun 2021 juga kita akan nyatakan di situ. Okey. Kita teruskan. Dalam norma baru ni ada sedikit kelewatan bagaimana untuk kita mendepani dan juga menangani digital, bagaimana untuk menyampaikan sepenuhnya. Cabaran Puan tak apa. InsyaAllah kita cuba ni pengalaman norma baru ni, menyampaikan ilmu secara online ni banyaklah cabarannya. Betul. Jadi kita kena bersabarlah. Orang kata ibarat budak baru dapat kaki, dia akan terlanggar sana terlanggar sini, tapi lama-lama kita boleh berjalan dengan baik dan boleh berlari pun. Jadi begitulah. So saya rasa kita sedang menunggu paparan daripada presentation slide mengenai Yayasan Inovasi Malaysia. Jadi izinkan saya teruskan. Okey, baik Puan, sila. Okey, mengenai Yayasan Inovasi Malaysia jadi mungkin nak tahu bila YIM dia ditubuhkan. Jadi kita teruskan slide seterusnya. Okey, apa tujuan YIM, bagaimana penubuhan itu sebenarnya berlaku. Jadi ianya telah ditubuhkan pada 20 Oktober 2008 dan sememang sepanjang ini adalah merupakan agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi mak bapak kami di MOSTI. Jadi apa yang YIM lakukan adalah untuk menginspirasi dan memperkasakan minda inovatif dan keusahawanan. Juga menyediakan satu platform sistem sokongan teknologi yang inovatif untuk golongan B40, akar umbi dan terpinggir. Jadi dalam untuk menjandakan pendapatan, meningkatkan taraf hidup iaitu kualiti life dan pemeliharaan alam sekitar. Itu daripada 3 isu yang kita nampak lebih kepada social inovasi. So teruskan. Jadi kalau kita tengok visi juga, visi dan misi tak lari jauh iaitu memacu inovasi dan kreativiti dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi kita fokuskan kepada kanak-kanak, belia, wanita, orang kelainan upaya, excluded group dan komuniti luar bandar. Juga kita bekerjasama dengan NGO, badan-badan bukan kerajaan bagi penjanaan pendapatan melalui inovasi. Dalam masa yang sama juga untuk misi kita memberi untuk menggalakkan nilai kreativiti dalam bidang sains dan teknologi melalui kerjasama dengan badan akademik, industri dan masyarakat. Jadi dekat sini galakan-galakan yang kita ada very general kalau kita kata galakan. Tetapi kalau kita zoom in into the misi yang sebetulnya adalah untuk menjadi facilitator.
kepada pembangunan produk dan services yang menjurus kepada inovasi yang memberi manfaat kepada masyarakat. Teruskan. Sepanjang YIM ditubuhkan sejak tahun 2008 sehingga sekarang, di YIM sahaja ada inovator yang berpengkalannya di YIM lah. Database-nya di YIM, di mana kita pun telah mengadakan separation, segregation and demarcation macam tu, di mana ada inovator bandar seramai 2,689, manakala selebihnya adalah inovator di luar bandar. Bila kita sebut inovator di luar bandar ni, memang talking about orang kata pakcik-makcik yang ada produk-produk inovasi bagi memudahkan kerja-kerja seharian mereka. Contoh mereka di ladang, bagaimana hendak mengutip buah kelapa sawit dengan mudah dan mampu milik. Jadi mereka menghasilkan satu inovasi yang boleh membantu kerja-kerja mereka. Jadi daripada segi orang kata membongkok, dia membantulah ekonomik yang begitu. Jadi itu inovator luar bandar. Walaupun sedikit 402 ni, tapi mereka telah membuktikan bahawa inovasi mereka boleh diguna pakai dan ada potensi untuk dipasarkan. Okay, kita boleh teruskan kepada slide seterusnya. Jadi kita menjurus kepada program berimpak tinggi 6 HIP6 iaitu inovasi inklusif yang telah pun di mana YIM menjadi agensi pelaksana di bawah pembiayaan dana SME Corp. Jadi terima kasih sekali lagi kepada SME Corp. Teruskan. Jadi HIP6 ini adalah untuk memupuk, mengenal pasti, menerima pakai, menambah nilai dan membangunkan produk inovasi inklusif yang mampu menyelesaikan masalah dan juga memberi manfaat kepada komuniti setempat. Ya, daripada kepenggunaan, daripada fungsi-fungsi untuk kesihatan, produktiviti dan juga pendidikan. Jadi dekat sini yang bersama saya nanti adalah inovator-inovator kita yang menjurus kepada pendidikan dan juga bagi menambahkan pendapatan. Jadi kalau tengok di program di bawah Pelan Induk PKS iaitu SME daripada tahun 2015 hingga 2020, seperti yang saya nyatakan tadi, YIM adalah agensi pelaksana dan juga SME Corp sebagai pemberi dana kepada YIM. Dan juga golongan sasaran inovator usahawan yang kita yang kita fokuskan adalah B40 dan juga daripada belia, ibu tunggal, orang kelainan upaya, orang kurang upaya. Jadi di sini bidang fokus ada 4, ya, dan bidang fokus ada 4 iaitu produk ataupun perkhidmatan inovatif. Dan kedua adalah produk penyelesaian masalah dan juga produk yang memberi manfaat kepada komuniti. Manakala geran pembangunan HIP6 yang lepas lah untuk 2015 sampai 2020 adalah daripada kuantumnya daripada 50,000 hingga 200,000. Jadi inovator yang bersama kita dekat sini pun dia ada menerima dana daripada Yayasan Inovasi Malaysia sebagai agensi pelaksana yang telah dibiayai oleh SME Corp. Kita teruskan. Mungkin orang nak tahu apakah kategori produk-produk inovasi inklusif yang YIM dan SME Corp cari. Jadi kita nampak dalam contoh ya, dekat gambar tu adalah productivity. Kita tengok yang ini adalah Flexsoap. Flexsoap ini pencetak t-shirt. Kita nak tulis nama, nak tuliskan sekarang memang boleh nak letak gambar family contohnya, dan juga kadang dekat seluar orang nak letak pattern. So apa yang bezanya adalah macam Flexsoap ini, contohnya dia ni mudah, dia kecil, dia compact. Jadi lepas tu dia boleh digunakan oleh orang kelainan upaya because dia boleh dilaras, dinaikkan dan diturunkan dan boleh buat 4 sekali. Boleh dibawa ke pasar malam pun. Jadi pengenalian dia lebih mudah. Jadi apa yang kita bagi bukan hanya produk tapi cara juga pemprosesan dia. Jadi itu salah satu daripada juga hasil kerja daripada inovator kita di dalam ekosistem HIP6 sendiri. Manakala yang berteknologi ini, saya pun tak jelas gambar dia adalah produk apa, dan juga kita ada makanan, ada utility. Kalau tengok utility, gambar ni adalah sebuah almari yang kecil kerana kita memikirkan bahawa mereka yang duduk di rumah yang hanya ada 2 bilik contoh, bagaimana dia nak letak perabot-perabot untuk kesempurnaan kehidupan,
bagaimana dia nak meletakkan pakaian, dalam masa yang sama dia nak menggunakan tempat menjadikan ironing board. Jadi semuanya di situ ada satu lengkap. Lebih bagus daripada IKEA sebenarnya. Dan saya teruskan kepada pendidikan adalah ini untuk kita melihat point untuk kita solat bagi orang Islam. Jadi dipanggil Q Finder. Juga dihasilkan oleh innovator di bawah ekosistem High Impact Program 6 yang memberi manfaat dan ianya mampu milik. Ya. And then untuk kesihatan kita meneruskan oleh kerana dengan COVID-19 ini melalui dana pembangunan yang diberi oleh SME Corp ini, YIM telah melaksanakan satu program berbentuk lebih kepada sosial dengan UMK Cares di bawah Universiti Malaysia Kelantan, di mana kita menyalurkan dana untuk menyediakan face shield, ya, untuk incubator dan juga untuk PPE. Jadi yang itu yang kita diberi semasa COVID-19, ya. So kita teruskan juga kepada apa pula kriteria-kriteria, ya, inovasi inklusif yang YIM dan SME Corp lihat. Teruskan untuk slide seterusnya. Jadi menggunakan nilai elemen KATOS, QATOS tu adalah satu adalah berkualiti. Produk inovasi mestilah mempunyai kualiti yang baik. Jadi dia bukan di peringkat idea, dia sudah pun ada mungkin secara kecil-kecilan di pasaran, ataupun kalau mengikut teknologi readiness level mungkin berada di 3 atau 4, bukan untuk ideation di 1. Jadi bimbingan itu kita teruskan sehingga kepada diffusion dan boleh kepada commercialization, iaitu TRL 7 macam tu. Dan mempunyai juga elemen kriteria affordability. Jadi apa yang YIM nampak, tak bolehlah produk yang kita lahirkan itu tidak sampai mampu milik oleh semua golongan masyarakat. Ya. Jadi kalau tengok contoh mata, ada satu produk kacamata hitam yang digunakan juga telah di-endorse oleh Petronas Grand Prix. Ya. Mampu milik, dalam RM200 dah dapat sama level seperti kita beli di Oakley. Jadi dan dia berbentuk lebih kepada Asian punya face. Kita kadang kita pakai spek tu, spek mata dia besar, lebih kepada Europe punya size. Tetapi Asian muka lebih kecil kan. Jadi yang itu lebih kepada kita, sesuai untuk lokal. Ya. And then kepada targeted group, untuk di mana dimanfaatkan oleh golongan terpinggir. Contoh tadi macam yang Flexel untuk equipment untuk membuat t-shirt contoh. And then juga di mana jangkauan sasaran pengguna produk yang luas. Jadi kita kalau ada innovator di luar yang kita berminat dengan dana yang ada ini, mestilah produk dia tu boleh direplikasikan di tempat lain juga. Dan akhir sekali mestilah mempunyai business plan yang baguslah, di mana di sini menunjukkan bahawa adanya persaingan, kerana sebagai innovator dia suka pada persaingan, tetapi dalam masa yang sama dia suka juga dengan kolaborasi. Jadi ianya mestilah berterusan. Kita tak boleh buat satu benda tu seorang-seorang. Jadi kita kena juga bersama dengan trust circle kita di sekeliling kita. Jadi ianya mestilah berterusan dengan produk yang akan berada di pasaran untuk jangka masa yang lama. Okay. Kita teruskan dalam bentuk bimbingan skop dana yang kita ada. Jadi ini adalah merupakan bentuk bimbingan skop dana yang ada di dalam High Impact Program 6. Jadi tak payah bimbang kepada contoh saya tak pandai lah nak buat in and out of the bahan mentah contoh. Kita kurang kat situ. Di dalam skop bimbingan ni memang dah ada untuk promosi dan latihan. Juga kita takut juga produk kita diambil nama oleh orang lain kan, harimau menangis ke kan contoh kan. Jadi pergilah kepada perlindungan harta intelek melalui YIM dan kita daftarkan dia. Dan juga mungkin reka bentuk konsep kita masih lagi jauh ketinggalan ya. Jadi di sinilah bentuk bimbingan dana yang kita berikan, dan juga untuk pembangunan prototipe. Kita tak nak sebab tadi
dalam elemen-elemen untuk KATOS tu ada sustainability. Jadi boleh memperbaiki produk-produk inovasi yang kita ada tu untuk pembangunan prototipe dan juga seterusnya prototipe pengeluaran. Jadi bila dah ada prototipe tu, kita kena keluarkan untuk mendapat feedback daripada orang awam dan sekeliling pengguna. Di situlah cantiknya bimbingan yang ada dalam skop. Dan juga di dalam sistem pembangunan dan penambahbaikan sistem pun ada. Pembangunan produk itu sendiri, kata contoh produk yang sudah berada di pasaran memang dah cantik sangat, kita nak buat orang kata jenis guerrilla attack je, nak diffuse banyak-banyak, nak jual dah semua benda. Modal lain pun ada untuk penjualan. Sila maklumkan bahawa bimbingan ini adalah untuk dana pembangunan. Jadi bila dana pembangunan ni kita bangunkan produk tu. Jadi untuk penjualan dan lain kena ada dana sendirilah, ya. Dan kemudian, ya saya. Harimau menangis tu masih belum daftar lagi lah? Katanya jangan telah ditarik balik. Mungkin ada usahawan semua berminat, boleh lah, nak masuk pun rasanya masih terbuka lagi. Boleh. Harimau meraung ke kan, semua boleh lagi lah. Sebab sekarang ni isu harimau ni makin bagus lah kan. Jadi mungkin ada produk-produk yang begitu. Mungkin makanan bila sebab pasal makanan lah biasanya kan, daging apa semua yang berkaitan. Jadi yang itu boleh diletakkan perlindungan harta intelek. Tetapi secara gambaran yang mungkin untuk orang luar lah, kalau katakan kita kalau subjek contoh ya, kita ada pen, kita tak boleh lah kata kita nak daftar atas ini pen, jadi saya nak letak nama dia pen Sharmila. Tak boleh sebab saya jual pen. Kalau katakan sebab tu kita tak ada tulis dia dalam pen kan, macam kata Faber-Castell, dia tulis Grip X7. Itu dia punya jenama dia, Grip X7. Dia tak boleh tulis pen. Tak boleh sebab ini memang pen. Itu secara atau general lah untuk hati. Macam harimau menangis tu saya tak pastilah, kena tanya lebih lanjut kepada pihak MyIPO ya. Dan seterusnya ada juga kita sediakan konsultansi perundangan dan inovasi. Dekat sini innovator kita faham bahawa mereka baru start business kan. Jadi daripada segi untuk enter the agreement, enter MOU, dah dapat MOA, daripada award daripada mana-mana. Jadi kat sini ada kekangan. So ada juga dalam tu skop dana yang boleh kita peruntukkan. Dan juga pensijilan. Pensijilan ni biasalah daripada Sirin Berhad contohnya, daripada Mesti contohnya, daripada Halal, ramai yang dah dapat daripada bawah ekosistem GIM. Dan juga untuk pengujian dan pengesahan, yang ni penting. Jadi kita teruskan pula ya, host kita yang lain, panel yang lain nak tengok kronologi program berimpak tinggi 6. Nak tunjuklah bahawa apa sebenarnya kejayaan GIM, ceritanya macam gempak je kan. Teruskan next. Jadi ini dah sepanjang daripada 2015 sampai 2020. Ada kita nampak bahawa 2019 tu kecil sikit tetapi lepas tu kita kejar balik untuk kita settlekan KPI. Alhamdulillah KPI kita sebenarnya melepasi 100%. Di mana untuk inovasi dikomersialkan, inovasi kita perasan 2019 tiada langsung inovasi diluluskan. Jadi dekat situ kita nampak ada kekangan pada 2020, tapi alhamdulillah orang kata despite orang kata COVID-19 lah apa, sebenarnya program itu boleh dijalankan kerana ekosistem YIM yang memang dah sedia ada. Jadi orang looking forward. Saya rasa tahun ni pun semua innovator kita dah queue dah tanya dah bila nak keluar. So kita kata kita belum dapat lagi daripada SME Corp. Once kita dapat daripada SME Corp, kita akan war-war. Mungkin kriteria kali ni akan berubah sikit. Dia takkanlah berada di orang kata cara lama. Mungkin ada a few cara baru. Tim SME Corp dengan YIM juga adalah tim yang baru. Jadi kalau boleh tengok kat sini ya, banyaklah ya. Daripada kecil je 2015 ada 2 ya. Lepas tu 2016 naik sikit, lepas tu 2017 sikit, tetapi yang paling banyak ya adalah pada tahun 2020.
kerana dia ambil tahun 2019 tu semua kita buat pada tahun 2020. Alhamdulillah kita dapat settlekan. Terima kasih juga kepada tim pelaksana YIM. Dalam ni pun ada Encik Amir dan Puan Nufah. Okey, teruskan. Jadi kita tengok juga pulangan. Dekat sini bila kita cerita dah banyak sangat inovasi YIM ni, dah beratus-ratus kita keluarkan melalui pembiayaan dana pembangunan High Impact Program 6 oleh SME Corp. Jadi pulangan pelaburan dia macam mana? Okey, nak tengok ya ada turun naik, kenapa tiba turun naik, tak ada. Tak kisahlah dia turun naik pun, tetapi suka saya nyatakan dekat sini bahawa dengan setiap ringgit, RM1 dana yang telah diberi, pulangannya adalah sebanyak RM1.40. Jadi ini bukan YIM yang buat, ini SME Corp sendiri yang buat survey tu. Jadi kita sebagai agensi pelaksana, kita menerimanya dengan orang kata, baguslah kerana paling minima adalah RM1 kepada RM1. Tapi kita ada lebih kurang RM1 kepada RM1.40. Itu start 2019 lah. 2020 masih lagi belum kita betul-betul membuat survey ya. So kita teruskan. Jadi ada gambar-gambar sedikit, ada Puan Sally kat sini, ada Encik ni, dia ni kelainan upaya ya. Dan kita ada pemberian juga produk. Ni Puan Atira ke? Dan kita ada di Johor, Wagiman dengan truk boleh ini truk dia ni menjadi ikutan sebenarnya di YouTube, sentiasa menerima banyak like dan share balik produk beliau ni. Dan kita ada juga wheelchair mampu milik, dan kita ada juga pelerai padi daripada CTO Akang di Sabah. Jadi saya boleh bacalah sikit-sikit dia punya bila tengok gambar saya tahu sebab dengan saya di YIM pun daripada awal daripada 2015 lagi. So saya rasa itu saja daripada dengan saya. Saya serahkan balik kepada host. Terima kasih. Terima kasih Puan. Alhamdulillah kita dah tengok apa yang pihak YIM boleh bantu melalui High Impact Program SIP, inovasi inklusif. Saya rasa banyak usahawan-usahawan di luar sana ni berminat ni. Kalau tengok daripada komen-komen dalam Facebook kita dah banyak ni. Tapi tak apa. Saya akan lontarkan kepada Puan selepas kita pergi satu round dengan ahli panel yang lain. Kemudian mungkin insyaAllah kita ada masa. Yang seterusnya Dr. Syasha. Okey, sebagai inovator, boleh tak kongsikan apa inovasi yang dibuat oleh syarikat yang memberi manfaat kepada macam tadi golongan sasar yang disebut oleh Puan Syamila tadi, yang boleh digunakan pada day to day punya kegunaan harian mereka. Maybe Doktor boleh terangkan sikit. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Dr. Syahsa Aziz. Sebenarnya kalau ikutkan dari segi profession, saya sebenarnya seorang audiologist. Kepakaran saya adalah membantu siapa-siapa yang ada masalah pendengaran, masalah vertigo, masalah tinnitus. Itu adalah basically saya punya kepakaran. Tapi dari segi inovasi, apa yang saya telah membuat dan tim saya, kita banyak of course dari segi membantu masyarakat yang ada masalah pendengaran tu ialah core kami. Tapi apa yang kita inovasikan ialah akses kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang bermasalah pertuturan dan bahasa. Tak kisahlah anak-anak autism ke, yang bertutur dengan tak bertutur, dengan anak-anak yang ada masalah pendengaran. So kita menyediakan platform di mana ibu bapa boleh belajar macam mana nak jadi language facilitator kepada anak mereka dengan harga mampu milik, dan tak kisah kat mana mereka berada, janji mereka ada akses kepada internet. So ibu bapa dapat belajar lebih kurang less than an hour satu hari untuk belajar macam mana nak mengendalikan anak mereka, mungkin dari segi behavior, mungkin dari segi macam mana nak memulakan pertuturan. Tu basically itulah apa yang inovasi yang kita dapat buat atas bantuan HIP6 daripada SME Corp. So itulah. Cik Zaidan, kalau nak saya boleh tunjukkan video sikit. Ada video kan? Silakan. Okay, saya boleh show saya tunjukkan. Pendengar boleh jelas lagi.
Ya, saya boleh tunjukkan satu yang daripada segi Autistic Hearing and Balance Center di mana kita bantu direct dengan hearing impact. Satu lagi ialah platform kami iaitu iRichment. Okay, saya sharekan dulu. Ada 2 video, tak lama, jangan risau. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan. Dengarlah dengan Eartistic. So that is kita punya core business dan ini adalah kita punya inovasi. Terima kasih dan syabas kerana memilih eRichment untuk membantu meningkatkan pendengaran anak anda. eRichment adalah program atas talian bagi ibu bapa, guru-guru dan penjaga yang mempunyai anak-anak bermasalah pendengaran. Kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah agak sensitif dalam mempelajari bahasa. Tetapi selepas umur 5 tahun ke atas, pembelajaran bahasa menjadi lebih sukar. Ini adalah kerana perkembangan otak anak-anak anda akan menjadi lebih khusus. Dan juga pusat saraf linguistik anak anda jika tidak digunakan akan digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang lebih penting. Oleh itu, kita haruslah membentuk pendengaran anak kita seawal mungkin. Sudahkah anda melakukan ujian multiple intelligence dan ujian umur pendengaran anak anda? Jika belum, mari kita lakukan itu dahulu. So basically itulah inovasi yang kita buat. Ini memang 4 tahun yang lalu bila kita dapat sumbangan geran daripada SME Corp. Dalam video tadi tu adalah speech therapist kami yang attach dengan iRichment.com di mana mereka mengajar ibu bapa di luar sana bila-bila masa dari segi video lah dia boleh belajar. So kita banyak speech therapist, OT yang bekerjasama dengan kami. Sebab bukan senang nak dapat speech therapist. So itulah kita punya inovasi supaya ibu bapa yang ada anak-anak special needs ni tak ketinggalan. Dia mesti ada tempat untuk mereka dapatkan bantuan. Ya, betul. Bagus, sangat bagus inovasi yang dibuat oleh Dr. Shasha tadi. Kemungkinan benda ni boleh diwawalkan kepada pihak luar yang bagi mendapatkan inovasi yang telah dibuat rasanya atas kepakaran Dr. Shasha sendiri sebagai Doktor Audiologi. Experience beliau, dia come up with satu inovasi. Okey, seterusnya kita pergi ke Puan Atira. Puan Atira, boleh ceritakan sikit apa inovasi yang telah dicipta oleh syarikat untuk manfaat orang ramai. Silakan, Puan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pihak SME Corp dan Yayasan Inovasi Malaysia kerana sudi menjemput saya lah pada hari ini. Seperti yang ingin saya maklumkan, inovasi yang telah saya hasilkan adalah satu alat bantuan dalam jahitan yang berupa pembaris. Okay, dia adalah pembaris jahitan. Okay. Bila kita balik kepada dulu, orang belajar menjahit dia menggunakan pembaris yang lama, skala yang lama. Ia memerlukan pengiraan matematik, ia memerlukan pengiraan yang betul supaya kita akan dapat saiz badan seseorang tu betul. Maksudnya baju yang kita siapkan tu nanti tak akan ada masalah. Jadi untuk pengetahuan juga, saya adalah tenaga pengajar juga dalam bidang kemahiran jahitan pakaian. Di sini saya melihat pelajar dia amat sukar untuk memahami ataupun untuk menghafal formula dalam pengiraan matematik. Jadi saya telah cuba menghasilkan pembaris yang beri nama The Atira Design Magic Ruler atau lebih dikenali sebagai Magic Ruler. Jika lihat dekat belakang tu, itu adalah karakter daripada kita punya inovasi lah. Jadi apa yang pencapaian tinggi yang saya dapat daripada inovasi ni, ia telah digunakan oleh pelajar-pelajar pendidikan khas seperti autism dan slow learner yang mendalami bidang kemahiran jahitan pakaian. So daripada situlah saya mendapat idea daripada masalah dan saya cuba membantu dan memberi impact terus kepada komuniti.
Oh, okey. Ini kalau yang mana yang tukang-tukang jahit ni sekarang bolehlah menggunakan produk ni Puan? Ya, ya. Oh, InsyaAllah boleh. bagus. Yang Yalah. paling kita boleh share, kanak-kanak berumur 9 tahun, dia dapat menyiapkan pakaian dalam masa 5 jam sahaja. Okey, baik. So maknanya PKP 2 ni yang mana apa tuan-tuan dan perempuan yang sekarang mungkin kehilangan kerja ataupun pengurangan dari segi pendapatan, bolehlah explore kaedah yang yang di offer oleh Puan Atira ni. Ya, supaya boleh. boleh mendapat pendapatan keluarga. Ya, betul. PKP 2 ni kalau ikutnya seluruh negara dah, kecuali Sarawak sajalah yang diumumkan semalam kan oleh pihak kerajaan. So perkara-perkara macam ni mungkin kalau penonton-penonton yang di luar sana berminat, mungkin boleh tag kepada kita akan cuba bantu. Saya nak meraihkan orang penonton ni, mungkin boleh lantarkan soalan dan juga like kita punya page supaya ramai lagi mendapat manfaat daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pihak YIM dan juga 2 orang innovator yang kita bawa pada hari ini. Mudah-mudahan semua mendapat manfaat dan juga share. Semua juga share juga. Tag kawan-kawan semua dalam Facebook. So benda ni minta disampaikan sebanyak yang mungkin. Aisyah, sila Puan, ada. Ya, Zaidan. Saya juga mungkin Puan Nur Atira dia lupa berkenaan dengan macam mana dia boleh mampan dalam bisnes ni. Ya. Beliau sewaktu COVID orang kata tengah bencana kan. Dia dapat dia mengolah bisnes dia. Dia bukan buat baju tetapi dia buat PPE suit. Ya, betul. Ya, yang itu buat dia mampan tu. Ceritakanlah sikit Puan. Okey, masa yang MCO yang pertama tu, ya memang saya terpanggil ataupun diminta untuk menjadi penasihat dalam 2 hospital kerajaan untuk memberi nasihat bagaimana sesuatu PPE itu, nak menghasilkan PPE itu mengikut spek yang dikehendaki lah masa tu. Dan ada jugalah pengalaman lah sepanjang MCO tu, saya dipanggil untuk memberi nasihat macam mana nak menghasilkan beg mayat. Sorry saya cerita kat sini. Masa tu memang dia orang dah takut kekurangan. Jadi saya cuba juga menjadi sukarela dan share kepada mereka macam mana nak mendapatkan pattern yang dia nak. Masa tu macam kita rasa macam belajar sesuatu juga masa tu. Kita belajar daripada forensik macam mana apa yang tak boleh, apa yang tak boleh. Itu yang saya buat semasa pandemik yang mula tu. Ya. Jadi apa yang saya nak bagi tahu Encik Zahidan, daripada dana yang diberi oleh SME Corp tu bukanlah menjurus kepada satu bisnes sahaja. Jadi sewaktu berlakunya COVID-19 itu puan kita ni menggunakan kepakaran yang dia ada untuk nation, membantu bukan orang kata habislah bisnes, because of COVID semua tutup. Tetapi dia channelkan dia punya keupayaan itu kepada tempat lain dan she is still on lah. Ada core business dia, ada side business dia. So I rasa macam itu untuk Puan Nur Atira. Mungkin dengan Dr. Shasha ni dia dah pergi level up dah sebenarnya. Inovasi dia tak cerita je. Itu yang masa dia dengan dapat dana daripada kita. So yang sekarang punya tu dia dah ada advanced version. Bolehlah cerita kat kita tu, Dr. Shasha. Ya. Bagus. So tak apa, nanti kita ambil soalan dulu Puan. Ni ada daripada kita nak raikan kita punya penonton melalui Facebook ni. Daripada Ustazah Najihah, mungkin pada Puan Syamila ni, dituju kepada Puan Syamila, bagaimanakah YIM dapat membantu pengusaha tuition seperti saya? Puan, ini soalan tuju pada Puan. Oh, dia buat craft kan, crochet kan? Macam mana? Dia bagaimanakah pihak YIM dapat membantu pengusaha tuition company ni?
Tuition. Tuition. Okey, yang membuat tuition. Jadi sekarang ni apa yang kita boleh guna adalah apa saja inovasi yang ada di platform YIM yang berkaitan dengan pendidikan secara digital. Sebenarnya YIM dah ada. Jadi rajin-rajinlah pergi apa orang kata call YIM, tanya apa yang ada. Jadi kena baiki, dia kena add value. Macam kita kata tadilah bahawa dana yang kita ada ni kita tak boleh bagi dekat because of kita buat tuition center, kita bagi digital access. Bukan begitu. Maksudnya ialah Puan Najihah, Ustazah Najihah kena come up dengan satu solution yang memudahkan. Mungkin di sepanjang menjadi pengusaha pusat tuition ni ada kekangan dan tidak ada lagi teknologi yang berkaitan yang boleh mengatasi kekangan tersebut. Jadi come up with the idea, siapkan mungkin prototype yang tak berapa nak cantik lagi tetapi dah boleh digunakan, it's a working prototype, datang pada YIM untuk minta dana yang tersebut. Jadi daripada situ akan diffuse lah produk yang lebih matang dan lebih boleh digunakan di peringkat commercialization. Saya harap saya jawab lah. Okey, saya harap Ustazah Najihah yang bertanya ni mendapat jawapan yang seperti dikehendaki. Dan seterusnya mungkin saya tujukan kepada Puan Syamila ni soalan daripada saya lah ni. Tadi kita cerita banyak inovasi. Okey, inovasi ni mungkin kita balik pada tarifan lah. Mungkin nak bagi faham yang bertanya ni, dia kata tuition lah, perkayuan macam-macam, tanya boleh tak dia punya industri tu masuk dalam grup inclusive innovation ni. Inovasi tu adakah ciptaan tu perlu yang bertaraf rocket science yang baru dikatakan inovasi ataupun sikit perubahan saja daripada apa yang ada di dalam yang sedia ada dalam market ni? Mungkin Puan Syamila berterangkan sikit. Baik. Jadi semua tanya inovasi YIM ni perlu yang orang kata canggih sangat ke? Sebenarnya kalau ikutkan pada kita, dia tak perlu terlalu canggih sampai orang nak guna pun susah. Dan harga dia jadi mahal. Dan ianya untuk acceptance level towards the usage level tu kena lama menyemai orang kata, baru nak dapat hasil. Tapi pada YIM adalah benda yang cepat, yang memang dah ready untuk diguna, tambah baik sikit saja. Dan ia boleh memaksimumkan dan memberi impact yang sangat tinggi kepada seseorang. Contoh saya balik kepada macam video daripada Dr. Shasha tadi. Daripada dia tak dengar, dia boleh pakai audio punya tu dan dia boleh dengar dengan baik, menggunakan alat yang mampu milik. Tak ada harga dia, tak ada kira ratus-ratus. Mungkin harga dia di bawah RM100. Contoh. Dan kalau pergi kepada Puan Nur Atirah tadi, dia ada magic ruler dia panggil. Magic ruler dia tu daripada kalau orang yang saya memang takut kalau nak sebut menjahit ni. Sebab saya takut terjahit dengan saya sekali. Saya tak pandai menjahit. Tetapi mungkin bila tengok solusi yang diberi oleh Puan Atirah, satu je. Satu ruler boleh buat macam-macam. Dah jadi gaun. Dah jadi satu blouse. Nampak mudah. Kan dia nampak memudahkan. Jadi kalau ikutkan rekod, Puan Atirah dia boleh dalam masa 2 jam Puan Atirah dah buat satu baju Ya betul. Dah siap. Satu baju lengkap. Dah boleh pergi ke majlis dah. Macam tu cerita dia. So saya harap saya jawab lah Ya, itulah. Maknanya inovasi ni tak semestinya yang betul-betul yang tadi saya cakap sebutlah rocket science. Rocket science yang ada solusi yang canggih. Semua just turn daripada satu perkara yang sedia ada ke baru. So pun dia consider creativity dan juga inovasi lah dalam kaedah ni. So maybe ada soalan lagi. Puan ni banyak pada YIM ni. Mungkin berminat dengan dana-dana yang disediakan oleh pihak YIM. Soalan daripada Lizah Abdullah. Kalau saya membuat perniagaan industri perkayuan, apa yang boleh kami perolehi skop dana ini? Ini industri perkayuan pula. Okey. So dalam industri perkayuan, saya pasti ia menggunakan equipment.
untuk mempercepatkan. Kita tak bolehlah pakai tangan. Kalau pakai tangan ni mau main tahun baru siap. Jadi solution yang biasa kita bagi adalah bila kita beli daripada luar, contoh dia orang dapat daripada Taiwan, China atau Korea, satu-satu alatan itu dia tidak begitu sesuai untuk membuat mengikut local custom made kita. Biasa kalau perkayuan contoh yang memegang tradisi banyak kepada warisan jadi tak sesuai. Banyak mesin-mesin yang tak sesuai sebab itu lebih kepada kita custom made. Jadi ada inovasi add value di mesin dia yang diperlukan. Kat situlah kita bantu dia. Ya, saya harap Puan Liza dapat dapat jawapan yang seperti ditanya tadi. Saya nak bertanya kepada Dr. Syasha ni. Tadi dimaklumkan perniagaan syarikat dah berkembang. Sekarang dah ada lebih pada 5 cawangan saya dimaklumkan. So ceritakan sikitlah, share sikit daripada dana yang dapat masa HIPSIC tu, bagaimana doktor merancang untuk mengembangkan perniagaan. So maybe penonton-penonton di luar sana nak tahulah macam mana inspirasi kejayaan Dr. Syasha ni. Silakan doktor. Okay, basically untuk saya sebab bidang saya ni menjurus kepada medical kan, of course kita kalau boleh visi dan misi company ialah untuk mengembang dan membantu lebih ramai orang. So dalam kita punya perancangan tu memang ada berapa ramai kita nak tolong, berapa ramai setiap tahun tu kalau boleh kita nak increase. Bila kita dengan adanya bantuan daripada HIPSIC ni, saya banyak kepada bidang bidang jiran. Bidang saya yang core ialah audiology, bidang jiran saya ialah speech therapy dan sebagainya lah dalam allied healthcare professional. So dari sini kita banyak mengembang dari segi teknologi. Apakah yang kita boleh bantu mereka, macam first layer, macam mana kita nak reach lebih ramai orang. So kita gunakan platform online di mana kita dapat reach more people. Dari situ kita tengok manakah keperluan. So sekarang ni kita tengah membuat, dah at final stage untuk bantu anak-anak yang ada macam contohnya cerebral palsy, macam mana nak bertutur dengan menggunakan teknologi yang lebih mesra Melayu, mesra Malaysia. Sebab sekarang ni banyak teknologi lebih kepada bahasa Inggeris, lebih kepada seperti luar negara. So those are the things yang saya plan in the beginning, teknologi, sebab saya suka teknologi. Dan seterusnya macam tadi Cik Zaidan cakap pasal branch. So sekarang kami ada 7 branch di seluruh Semenanjung Malaysia. Dalam musim COVID ni dia punya cabaran dia berbeza sebab patient tak boleh nak datang. So tapi sebab adanya platform kami yang like I said bantuan daripada HIPSIC ni, kita ada dua-dua, kita ada online, kita ada offline. So oleh kerana kita ada dua-dua ni, kita dapat menampung dan teruskan kita punya perjuangan. So bila kita dalam MCO ni yang patient tak boleh datang, kita punya team okay switch mode, sekarang ni more kepada online. Lepas tu let's say masa at one point yang kita lepas MCO tu dah boleh buka balik kedai, okay switch on retail. So dekat situ kita cuba nak menampung, tapi of course bila dua-dua platform ni tak boleh dua-dua maju ke hadapan tu, kita tak boleh lah nak expand cepat-cepat. So kita sekarang ni dalam mode sustainable. Tapi kembali kepada soalan Cik Zaidan tadi, macam mana saya plan, memang kita plan awal-awal. Apakah teknologi inovasi yang kita nak buat setiap tahun dan apakah berapa ramai kita nak tolong orang setiap tahun. So basically itulah plannya, dan alhamdulillah kita dekat teknologi, macam tadi tunjuk video, sekarang kita tengah buat betul-betul teknologi untuk bantu anak-anak yang ada CP, yang susah nak bertutur dengan parents. In terms of audiological tu kita memang usaha seperti biasa. Tapi kalau tanya saya, semua benda yang saya buat ni kena ada ilmu. Kalau orang nak buat bisnes kena berilmu. Kalau tak ada ilmu, you memang continuously langgar dinding. Okay, terima kasih. Puan Atira. Ya, saya. Bagaimana kita Puan dah buat satu inovasi, bagaimana nak kembangkan lagi ciptaan ni? Selalunya orang kreatif ni yang berinovasi ni dia biasa berfikir. Betul. Apa perancangan untuk mungkin nak create benda baru ke ataupun nak kembangkan tambah baik inovasi yang sudah ada. Puan boleh share kan? Boleh, insyaAllah. Okay, macam saya, walaupun pada mulanya saya cuma menganggap macam saya just nak membantu orang dalam jahitan.
Tetapi sebagai innovator ni kita secara automatik tahu kita belajar. So jadi daripada situ, sebelum tu lah saya ingin kongsikan dan saya ingin berterima kasih juga kepada pihak SME Corp dan Yayasan Inovasi Malaysia. Dia beberapa tahun yang lepas mereka telah membuka fikiran saya lah bahawa inovasi ni sebenarnya dia boleh pergi ke social enterprise. Jadi daripada situ saya berpeluang juga, walaupun pada masa tu saya macam terkejut juga sebab kita adalah innovator yang suri rumah dan kami telah dibawa ke New York masa tu oleh SME dan Yayasan Inovasi. Terima kasih banyak-banyak. Banyak yang saya belajar di sana, bagaimana untuk terus memberi social impact kepada masyarakat menggunakan inovasi. Daripada situ saya cuba mengembangkan bisnes saya dengan membuat SE, lepas tu dengan mencari semua audiens apa yang perlu kita bantu menggunakan inovasi itu. Daripada situ juga saya sentiasa berfikir masa COVID ni pun saya dah beralih kepada digital, buat kelas secara digital, dan untuk kelas secara digital juga secara tak langsung saya membantu komuniti belajar di mana sahaja dengan inovasi saya. Walaupun kanak-kanak pendidikan khas sebelum ni, tenaga pengajar mereka merasa susah nak mengajar mereka dari rumah mengenai kemahiran jahitan, tapi dengan ada Magic Ruler, lepas tu saya bagi pula konten dia macam mana, alhamdulillah mereka dapat melakukan kelas daripada rumah walaupun dengan hanya menggunakan platform digital sebenarnya. Itu yang saya kembangkan lagi lah. Berfikir. Baik. Bagus tu. Saya rasa mungkin dia boleh later on ada platform online yang mana dia punya reach out tu lebih besar, mungkin di seluruh negara apabila inovasi ni berjaya dikembangkan dengan lebih baik. Kita ambil soalan ni kepada mungkin kepada Puan Syamila ni, daripada Rizwan Osman. Saya mempunyai produk inovasi. Dia dah ada produk ni, Puan, yang memerlukan tapisan keselamatan kerana produk tersebut menggunakan elektrik. Macam mana nak dapat sebelum dapat diuji cuba kepada pesakit? Ini berkaitan dengan mungkin prototype. Mungkin boleh terangkan macam mana prosedurnya ni? Okey, terima kasih dan tahniah kepada Cik Rizwan lah. Dah ada inovasi yang di peringkat working prototype lah ya. Jadi boleh berhubung terus dengan YIM di info@yim.my. Kalau sudi tinggalkan email address di info@yim.my, hantarkan sedikit latar belakang lah berkenaan dengan produk tersebut. Dan kita akan ada pegawai daripada tim High Impact Program 6, Encik Amir dan Puan Ulfa yang akan menguruskan untuk peringkat seterusnya lah. Dia biasanya dia akan minta penuhi dulu borang yang ada dan dekat-dekat situ dia akan ada latar belakang of the products kan. Lepas tu nilai produk, dah ada patent ke tak di patent ke. Jadi input begitu yang tim saya perlukan. Kemudian jika ianya bersesuaian, mereka akan uruskan satu discussion secara online. Sekarang ni secara semuanya secara online. Jadi selepas itu jika orang kata layak, dia akan bila-bila dipanggil untuk masuk kepada technical committee kita. So di technical committee tu ada daripada industri. Mereka akan bagi semula untuk penambahbaikan produk lah, sama ada sesuai untuk teruskan ke peringkat atasan untuk approval, dan juga di situ juga akan dinyatakan berapa pembiayaan dana pembangunan yang bersesuaian untuk produk tersebut. Okey? Puan, mungkin saya nak tanya ni, usahawan-usahawan ni perlu buat pitching ke kepada YIM sebelum produk dia diluluskan? Kalau pitching ni ada ilmu lain pula ni. Mesti ada pitching. Tapi biasanya YIM ni dia tak menjadi orang kata nak mangsakan orang. Kita ada workshop.
Okay. Ada workshop dan kita memberi tunjuk ajar apa benda yang dikehendaki oleh orang yang nak mendengar. Jadi kita ada template kita yang dah sesuai, kita ikut je template tersebut. Dan seterusnya nanti mereka akan terus pitching ke peringkat kelulusan. Dia ada dua takat lah dia pergi. Maksudnya sampai di technical committee tu dia akan kena rajin lah, kalau salah ni kena betulkan dan berurusan banyak dengan dengan pihak tim Sekretariat HIPSIC sendiri. Buat masa ni namanya HIPSIC lah. Saya rasa saya tak boleh reveal lagi new name sebab SME Corp tak reveal the name. Mungkin kriteria juga berbeza, tapi saya rasa tak jauh sebab di mana YIM telah pun dikenal pasti sebagai sebenarnya pemacu untuk inovasi sosial negara kan. Jadi memberi impak sosial yang lebih kepada golongan-golongan yang tertentu tersebut. Ya, terima kasih. Okay, kita sebenarnya nak lama lagi pada semua ahli panel, tapi masa mencuburi kita. Memang banyak perbincangan tentang inovasi ni, memang kalau 2 jam pun tak cukup. Sebab benda sentiasa ada benda baru, terutamanya musim-musim COVID 2.0 ni kan. Orang nak ada benda baru yang mana boleh gunakan untuk tentu dia punya bisnes. Tapi tak apa. Pihak YIM dah making share contact nanti, dan juga kalau nak berkongsi pengalaman dengan 2 orang innovator pun kita boleh share contact melalui kita punya Facebook. Cuma kata-kata akhir Puan Syamila, apakah harapan Puan daripada YIM kepada usahawan PKS di luar sana untuk terus berinovasi untuk kesejahteraan negara lah dan juga rakyat? Baik, okey. Mungkin di zaman di sewaktu dalam kekangan dengan tak boleh ke sana, tak boleh ke mana, tak boleh kita jaga kita, dengan social distancing, dengan masalah accessibility to the internet, dengan masalah semua anak-anak belajar online, semua benda. Dekat sini sebenarnya setiap masalah dia ada solusi. Setiap masalah ada solusi. Bila ada solusi, ada inovasinya. Di inovasi itu kalau betul-betul dikonsentrate, orang kata difokuskan betul-betul, dia akan menghasilkan sesuatu yang boleh dijual, dimanfaatkan oleh orang luar. Daripada situ kita jadi usahawan. Kita tak perlu dah ketuk rumah orang untuk ini produk kita baik, tak payah. Just kita gunakan trust circle kita sendiri. Anak-anak kita ada, suami kita ada, isteri kita ada. Menggunakan tu, dia cepat je, dia akan jadi viral. Dan bila dah ada status tersebut, biasanya akan terus boleh diguna pakai melalui dana-dana yang ada. Dana-dana pembangunan bukan sahaja di SME Corp, bukan sahaja di YIM, sebenarnya di agensi-agensi lain. Hanya kena rajin, orang kata godek lah, godek tengok kan, yang beri manfaat. Dan jangan letih mencuba. Saya pasti Dr. Shasha, Puan Atira tak pernah berhenti mencuba. Dia bangun-bangun tidur, orang inovatif ni, dia fikir dah, apa aku nak buat dengan ni? Kadang-kadang orang kata solat dia terganggu, bukan solat dia terganggu sebab benda-benda yang tak kena. Solat terganggu, sepatutnya aku buat macam ni dia ke arah tu, dia punya passion tu kena tinggi lah. Bukan orang kata hari ni buat, esok lupa, tak boleh. Konsisten, tambah ilmu. Dan jangan lupa orang kata sentiasa berhubung dengan orang-orang. Network tu kena besar lah, kena tambah. Kalau hari ni saya kenal ada 3 orang, Ustazah Najihah, Puan Liza Abdullah, Encik Rizwan Osman. Jadi begitu juga orang yang di luar sana yang nak jadi innovator ni, dah nampak dah muka saya, dah nampak Puan Nur Atira, carilah dia dekat FB, carilah Dr. Nur Shasha dekat mana, mungkin dia boleh memberi a few orang kata tips-tips terus berusaha. Inovasi tak akan orang kata stagnan, dia akan mesti kita buat ni, orang lain buat ni. Jadi dia macam ada berlumba. Innovator sentiasa perlukan ada kompetitif, tetapi jangan sampai dia simpan satu, dia tak akan bergerak. Dia perlukan kolaboratif. Itu daripada saya. Stay safe. Okay.
Terima kasih. Itu mencari peluang, mencari ruang untuk especially on usahawan-usahawan ni. Juga berkaitan dengan inovasi, topik inovasi yang kita bercakap hari ini. Dr. Syasha, kata-kata inspirasi kepada usahawan kita di luar sana. Silakan. Oh, kata-kata inspirasi saya rasa definitely jangan give up. Kalau boleh mesti ada ilmu untuk semua benda yang kita nak buat. Kalau boleh jangan buat bisnes tanpa ilmu. Kalau boleh jangan fikir ilmu produk je. Kita kena fikir ilmu sales, marketing, accounts, compliance. Semua tu penting sangat. So kalau boleh kita dapatkan ilmu dulu untuk sebelum kita buat apa-apa. Dan seterusnya kalau boleh dalam dunia VUCA yang penuh perubahan, yang kita kena sentiasa fleksibel. Kalau boleh kita leaders ni kena ada plan B, seek help and jangan ego. Dalam bisnes kalau ego memang susah. Macam tadi Puan Syamila cakap, cari peluang. Kalau boleh dalam masalah tu mesti ada solution. Solution tu adalah mungkin opportunity kita untuk lebih mara ke hadapan. So basically itu saja daripada saya. Kalau anda ada perlukan apa-apa, ada soalan ke apa ke, pertolongan ke, insyaAllah saya cuba bantu. Boleh jumpa saya dekat IG Syasa Aziz. Terima kasih. Puan Atira, kata-kata motivasi terakhir kepada usahawan kita di luar sana, insyaAllah. Okey, kepada usahawan di luar sana, kita kena sentiasa buat dan terus buat, jangan berhenti. Yang paling penting kita kena fokus pada perniagaan kita. Kita tak perlu nak fokus pada masalah, tetapi kita kena fokus kepada penyelesaian. Dan satu lagi, kita jangan berhenti belajarlah dengan sesiapa sekalipun, ambillah ilmu sesiapa sekalipun, walaupun kita rasa kita ni tahu, tetapi kita kena buat kita macam, saya selalu buat diri saya bila jumpa sesiapa pun, saya akan ibaratkan diri saya masuk ke rumah, ke tempat orang tu cawan yang kosong, tetapi bila saya balik penuh dengan air. Saya suka umpama macam tu. Dan satu lagi, jangan maksud saya berhenti salahkan orang lain. Kita kena, kadang-kadang dalam bisnes dia ada turun naik. So kita kena tengok di mana kesilapan kita kena betulkan kesilapan kita, dan kita jangan berhenti menyalahkan orang lain. Usahawan yang berjaya ni, maksud saya, ataupun orang yang berjaya, dia selalu memberikan hasil. Orang yang gagal, dia selalu memberikan alasan. So kita jangan memberikan alasan banyak. Walaupun pandemik COVID ni, kita kena sentiasa berfikir apa yang kita boleh buat, apa yang boleh kita beri kepada komuniti dengan hasil ataupun inovasi kita. Dan jangan kita fikir walaupun kita buat inovasi tu, rasanya macam inovasi ni alamat simple je inovasi ni. Tetapi kita kena bukakan minda kita. Mungkin dengan inovasi yang simple tu, dia akan dapat membantu lagi ramai yang di luar sana memerlukan. So kepada siapa yang nak berkenalan dengan saya ke apa, boleh je scan QR code sebelah tu. So terima kasih banyak-banyak untuk SME Corp dan Yayasan Inovasi Malaysia. Alhamdulillah. So kita dah selesai sesi perkongsian pada pagi ini, dah masuk tengah hari pun. Saya Cik Zahidan, boleh tanya mereka ni sales untuk tahun 2020 bagi orang semangat sikit. Oh, nak reveal ke? Bagus juga kan? SME Corp pun nak dengar ni. Nak reveal ke? Pian tepi. Pian tepi lah, doktor dengan Puan Cerah. Dia orang takut kena kejar. Pian tepi. Okey. So alhamdulillah kita dah selesai. Mudah-mudahan perkongsian kita daripada SME Corp pada hari ini memberi manfaat kepada semua, memberi inspirasi, memberi motivasi dalam sesi yang kita sebut soal usahawan. Terus ikuti program kita ini. Kita akan bawa topik-topik yang lebih menarik pada minggu-minggu hadapan. Pesanan saya terakhir, ikut SOP, stay safe, stay at home, kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.